pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam pagi ini. Moga-moga keadaan kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, sama-sama kita mulakan dengan membaca ayat daripada surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Baik, kita menggunakan kitab Arba'una Hadithan fi Fadhail Salih, himpunan hadis-hadis berkaitan dengan amal soleh. Pada siri yang lepas kita dah baca sikit dah berkaitan dengan muqaddimah dan beberapa latar belakang rawi, itulah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi saya kira kita ulang balik baca hadis tu kerana hari tu kita baca separuh je. Ana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti azfari. Daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwudu lalu dia memperbaiki wudunya, maka akan keluarlah dosa dari badannya sehingga dosa keluar daripada bawah kukunya. Antara bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dosa-dosa kecil mereka diampunkan oleh Allah dengan begitu mudah. Tanpa taubat pun dosa akan berguguran melalui amalan tertentu seperti wudu. Baik. Kita ni tuan-tuan dalam kehidupan dunia ni ada dua dosa, jenis dosa. Satu dosa yang kita panggil sebagai dosa kecil. Satu dosa yang kita panggil sebagai dosa besar. Dosa kecil dan dosa besar ni adalah pembahagian yang dibuat oleh Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut berkaitan, istilah dia kabairul ithmi, dosa-dosa besar. Dosa besar ni dengan dosa kecil ni macam mana kita nak tahu? Adalah berkaitan dengan azab yang diterima. Kalau azab tu diceritakan teruk, kena azab dalam neraka sekian-sekian lama, contoh tak semayang.
Tak semayang satu waktu je, puluhan ribu tahun duduk dalam neraka, maka tak semayang dosa besar. Syirik dosa besar. Riba dosa besar. Mengadu domba, bagi pecah rumah tangga orang, mengumpan, tak amanah, semua tu dosa besar. Sebab dosa azab dia besar. Dosa kecil ni maknanya dosa yang dia boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa cara. Allah tahu kita ni umat akhir zaman ni, dosa kecil ni kita sering kali terpalit dengan dosa kecil. Hampir-hampir tak boleh nak elak. Di akhir zaman ni lah, contoh, kita nak lintas jalan. Bukan, kita duduk dengan motor. Orang lintas jalan dengan kereta. Kita duduk dengan kereta atau motor, orang lintas jalan. Bila orang lintas jalan, maknanya, ialah di depan tu orang tak tutup aurat yang sempurna, pakai skirt dan sebagainya. Kita tu kan nak tengok skirt dia. Kita tunggu traffic light, kawan tu lalu. Jadi, itu dosa. Kita tengok berita, tengok TV, bukan tengok awet tu pun, bukan tengok markah tu, tak pakai tudung. Ada benda penting, budak tingkatan 1, tingkatan 2, cekik adik dia umur saja 3, mati, melawak-melawak tu mati. Apa cerita ni? Nak tengok berita, betul ke tak? Bila tengok, ada baca berita tak pakai tudung. Makanya dosa ni dia akan ada selalu dekat diri kita. Maka Allah tahu kita ni orang yang banyak dosa, maka Allah jadikan pelbagai cara untuk hapuskan dosa. Pelbagai cara. Contoh, dosa ni dia boleh hilang dengan berkata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, berkata sampai kata astaghfirullah. Tapi ada beberapa dosa, bukan beberapa dosa, ada cara untuk hilangkan dosa walaupun kita tak kata astaghfirullah. Contoh ni, amalan kita ni. Ambil wudu, Allah ampun dosa. Nanti ada lagi. Jawab azan, Allah ampun dosa. Jalan kaki main masjid, Allah ampun dosa. Banyaklah Allah ampun dosa. Pergi ziarah orang sakit, Allah ampun dosa. Pahala tu berlambak-lambak. Sebab Allah kesian dekat kita. Masuk korban, Allah ampun dosa. Sebab Allah tahu kita ni umat akhir zaman, ada banyak ruang untuk dosa, maka Allah jadikan pelbagai cara untuk hapuskan dosa. Dosa apa tu? Dosa kecil. Dosa besar? Dosa besar tak boleh istighfar sahaja. Kena buat beberapa benda. Mari kita tengok. Melalui berwuduk, bersalaman, berjalan kaki ke masjid dan lain-lain. Ini termasuk, ini untuk dosa kecil sahaja. Antara pun dosa besar memerlukan taubatan nasuha. Apa syarat dosa besar? Tinggal. Berhenti, menyesal. Berhenti, menyesal, jangan ulang. Berhenti, buat tu, menyesal, dan jangan ulang lagi dosa yang kita buat tu. Itu syarat dosa kita dengan Allah Ta'ala. Selalu minum arak sebelum ni. Menyesal dalam hati, awak dah aku minum arak. Berhenti minum arak dan kemudiannya berazam tak buat lagi minum arak tu semua. Itu ciri dia. Tapi kena buatlah benda baik. Jangan tak minum arak sembahyang pun tak. Dikira semua tak. Arak tak, judi tak, tipu orang tak, sembahyang tak, puasa tak, semua kita dibantai. Jadi kalau kita dah taubat, kena mula buat benda yang baik. Tapi kalau dosa tu melibatkan orang, kita buat naya ke orang, curi kambing orang, curi motor orang, curi di pasar raya masa zaman muda-muda dulu, pergi kedai makan tak bayar belah betul je. Macam-macam dosa kita buat. Macam mana kita nak selesai? Kena pergi jumpa orang tu balik. Bagi tahu kat dia, dulu saya nak bagi tahu 1992 kambing kat rumah abang hilang, saya lah ambil kambing tu. Oh, hang lah ambil. Aku nak kenduri akikah anak aku pagi tu. Aku panggil orang pagi tu nak sembelih, kambing tak ada. Dia betul saya ambil. Saya minta maaf lah. Sekarang saya nak ganti balik. Kena ganti harga nilai semasa kambing tadi tu RM900, bagi balik kat dia. Ganti kambing balik. Tak boleh istighfar gitu ya. Kita pergi pasar raya dulu curi baju. Beli baju, masuk internet, pakai baju t-shirt tu kat dalam, pakai balik baju kat luar. Padahal baju dalam tu tak payah. Buang dia punya stiker tu semua, buang dalam internet, flash. Banyak kali dah kita buat.
hampir jumpa pasar raya tu balik, pergi bagi balik duit tu. Mengikut dulu-dulu, mengikut hang 50, apa 50, apa 50, 50, macam kita dapat 1000, kita keluar betul ya. Kena cari balik orang tu, bagi balik kat dia. Tak tahu ustaz, bapak dia dah meninggal, tinggal anak-anak dia, wajib bagi kat anak-anak dia. Dalam kitab sebut, walaupun sekeping papan, kita hutang dia satu papan plywood, ambil bagi balik. Kalau dia mau nilai, dia bawa. Kalau dia mau barang, kena bagi balik. Maka apa sahaja benda melibatkan orang, kalau kita buat daya kat dia, menyebabkan suami dia meninggal, kita sihirkan dia, kita bagi bisnes dia jahanam, kita tipu, kita kata laksa dia bubur tisu, maidin, blender, padahal dia membuah ikan, macam-macam kita fitnah, bisnes dia jatuh, hang kena minta maaf pada dia. Kalau dia maaf, selamat. Kalau dia tak maaf, memang bungkus dia akhirat esok. Riwayat lain menjelaskan bahawa dengan lebih terperinci, dikatakan bahawa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda al-'abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhir qadril ma'. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu minal ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Fa idza ghasala rijlayhi kharajat kullu khati'atin mashat rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila hamba yang beriman membasuh muka, maka keluarlah dosa matanya bersama titisan air wudu atau bersama titisan air yang terakhir. Benda ni kita nampak tak? Tak nampak. Siapa boleh nampak? Yang Allah beri pada dia kelebihan boleh nampak. Contoh Imam Ahmad bin Hanbal disebut dalam kitab Khairatun Hisan fi Manaqib Imam Abi Hanifah an-Nu'man. Imam Abu Hanifah Allah beri pada dia keistimewaan. Istimewa apa? Boleh melihat dosa apa yang jatuh daripada wudu. Itu panggil kasyaf. Macam Allah buka kat dia. Dia masa ambil ismail, dia tengok kadang-kadang dia dulu berada kat sebelah, dia kata, abang, kalau boleh janganlah abang buat macam tu kat mak abang, tak baik buat macam tu kat mak buat begitu. Tu kira macam derhaka tu, tak baik tu. Dia pun kata, macam mana ni boleh tahu ni. Esok pula apa lah, arak lah kata, abang, kalau boleh abang ni, ini Allah tak bagi ni. Itu gue tengok, ni syekh mana ni, aku minum arak pun dia tahu. Tapi lama-lama dia doa, ya Allah, boleh tak ilmu ni buang? Aku tak mau lah ni. Sebab aku kerja dan tengok dosa orang. Dia ni dosa apa? Dia ni dosa apa? Ya, aku tak mau tengok dosa orang. Dosa aku pun banyak. Maka Allah hilangkan dia. Sebab apa Allah bagi keistimewaan pada dia? Sebab dia banyak membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal di hujung usia dia difitnah oleh kerajaan ketika itu berkaitan dengan Al-Quran. Adakah Al-Quran itu kalam Allah ataupun makhluk? Adalah isu bincang panjang. Hujung-hujung tu polis masuk rumah dia. Mereka buat serbuan ke rumah dia. Mereka terajang pintu rumah dia, mereka masuk. Dia duduk ada dalam rumah. Terajang masuk rumah ramai, mereka semua masuk dalam tu. Mereka kata kat dia kata kat dia kata, hampa boleh masuk rumah aku, hampa boleh cek, tak apa, tak ada masalah. Cuma boleh aku nak beritahu apa satu benda. Di sudut kanan kat rumah aku ni, ujung ni, boleh tak hampa jangan pijak dengan kasut? Sebab di situ lokasi aku khatamkan Quran sebanyak 7,000 kali aku khatam kat situ. Hang tu aku selalu baca Quran. Hang yang pijak dengan kasut hang buka. Dia macam surau kat rumah aku. Banyak tuan-tuan riwayat menyebut bahawa rumah kita kalau boleh ada satu ruang ibadat di rumah kita. Macam kita selalu semayang kat situ. Ikutlah. Kalau rumah kampung, kita ada rumah besar sikit, ada ruang. Jadikan satu bilik itu macam bilik surau. Bilik kecil ya. Dia buat sejadah, beli rak kat Maidin nak jadi 15 ringgit 3 rak tu kan. Buat Quran sikit, buat tasbih. Kawasan tu kawasan macam tempat semayang.
Tapi bukan sembahyang pun di situ. Bukan surah pun. Kita create, kita kata di rumah kita nak sembahyang sini. Kita nak sembahyang duha, sembahyang di situ. Kita nak tasbih zikir ke apa, duduk di situ. Dia macam satu tempat yang khusus. Bagus ya. Kalau tuan-tuan boleh buat begitu, dia sangat baik dan bagus. Tadi cerita Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan balik rumah, buka surah Sad, juzuk 22. Berkaitan dengan Nabi Daud AS. Nabi Daud satu hari didatangi oleh dua orang pemuda. Masa tu dia duduk dekat mana? Dalam istana dia, dalam bilik dia paling privacy, ada mihrab. Dia buat macam satu mihrab lah. Dia suka ibadat dalam tu, Nabi Daud. Dia Nabi, dia raja. Pagi selesai urusan dengan rakyat, malam dia sembahyang. Masa dia sembahyang, ada dua brother ni main. Dua brother ni main, tengah duduk sembahyang tau. Terkejut Nabi Daud. Macam mana apa boleh lepas pagat apa semua punya ramai tu, apa boleh masuk sampai bilik aku ni? Dia kata tak, Ustaz, kami ada benda nak cakap. Ada komplain, aduan rakyat. Apa dia? Dia kata dia ada kambing 99. Aku ada kambing sekor je. Dia duk cakap kat aku. Dia kata, hang buat apa simpan kambing sekor bagi kat aku lah. Ngarut ya, bagi aku cukup 100. Hari-hari dia cakap benda tu, aku jadi serabut pada otak aku. Boleh tak selesai masalah tu? Nabi Daud kata, isu kambing aku yang abang cerita sampai sini sebab apa? Esok pagi tak boleh ke? Nabi Daud kata, memang macam tu. Siapa pandai cakap, dia macam tu lah. Orang beriman je tak buat tu. Masa Nabi Daud duk cakap tu, dia macam tersedar tau. Oh, sebenarnya ni bukan manusia, ni malaikat. Allah hantar main. Sebab tu dia bila lepas ujian keselamatan semua masuk ke dia. Sebab apa? Allah nak uji dia. Masa hang bukan waktu bekerja, kalau ada rakyat yang buat aduan rakyat, hang nak terima ke hang nak marah dia? Ya Allah bagi aku jadi khalifah untuk bantu dan selesaikan masalah rakyat. Aku pula pergi marah dia pula. Apa cerita kambing, cerita dia pejabat lah. Oh, silap. Maka Nabi Daud faqarra raki'an wa anab. Dia turun sujud. Dan ayat tu ada sujud sajadah. Di situ khilaf mazhab Imam Syafi'i, adakah kita perlu sujud atau tidak? Kerana itu adalah sujud taubat Nabi Daud. Tak apalah, itu cerita fiqh. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan, rumah Nabi Daud mengikut apa yang digambarkan oleh Quran, ada sujud untuk ibadat. Sama macam Maryam. Masa dia baby, masa dia kecil, Nabi Zakaria dan jaga dia. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Allah Zakaria masuk melihat Maryam yang berada di mihrab, dalam bilik dia ada satu tempat yang khas untuk Maryam AS ibadat dengan Allah. Dia tanya, mana dapat makanan ni? Aku baru bawa makanan. Makanan di luar musim. Anggur contoh. Dia bukan ada musim, tapi Maryam duk makan anggur, tapi dia bukan musim anggur. Allah bagi kat dia. Dia tanya, Maryam dapat mana? Dia kata, ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak saya boleh cakap pasal jadikan satu sudut di rumah sebagai sudut ibadat kita ke rumah kita. Okey, sambung. Dosa dia semua jatuh dengan mata dia. Tu nama dia, tu orang panggil apa? Karamah. Karamah tu jadi kat siapa? Jadi kat orang baik, yang soleh, yang dekat diri dengan Allah, Allah bagi hadiah dekat dia, nama karamah. Ada juga yang dapat, tapi kalau dia Nabi, kita tak panggil karamah, mukjizat. Kalau Nabi-Nabi sebelum jadi Nabi, kita panggil apa? Irhas. Alif ra, ha, alif sad. Irhas. Irhas tu perkara pelik jadi kat Nabi-Nabi sebelum mereka jadi Nabi. Contoh, ketika Nabi SAW pergi ke Syam, Buhaira, pendeta Yahudi, dia melihat, macam mana budak ni baru darjah 5, dia jalan, tapi awan duduk atas kepala dia.
Pelik dia ni. Belahan dada berlaku di kampungan Halimatus Sa'diyah. Jibril alaihissalam mai cuci operation tang tu, seketui dia buat operation tang tu. Tu semua pelik, nama dia Irhaus. Ada satu bro lah kita kata. Dia main kat saya. Dia kata, Ustaz mengaji kat mana? Dia buat satu kat saya. Saya pun risau. Saya kata, saya mengaji sini ya, tak ada orang pun mengaji Mesir macam tu je. Dia kata, Ustaz tak boleh challenge Tok Guru saya. Dia kata. Saya kata, Tok Guru hang belajar mana? Dia lebih atas pada semua orang. Dia perguruannya bukan di alam biasa, di alam yang lain dia mengaji. Saya kata, hebat Tok Guru hang. Ustaz kalau nak main mengaji dengan Tok Guru saya kena cek dulu Ustaz ni siapa. Dia tak boleh saja-saja. Ustaz main, dia akan scan dulu. Boleh ke tak boleh, hati bersih ke tak bersih, baru boleh mengaji dengan dia. Saya tanya, Tok Guru orang scanner lah. Canon. Atau Brothers. Boleh scan orang. Dia kata, nak mengaji, 12 malam ke atas baru boleh mengaji. Pagi-pagi tak boleh. Dan Ustaz jangan terkejut, dalam kelas nanti akan dihadiri oleh tetamu istimewa. Saya kata siapa? Dia kata Syekh Abdul Qadir Jilani akan main. Kadang-kadang dia main tengok, kadang-kadang dia jadi murid pada Tok Guru saya. Kita hebat. Syekh Qadir Jilani jadi Tok Guru, jadi anak murid Tok Guru kan? Boleh tak benda pelik-pelik berlaku? Boleh kan? Karomah kita kata tadi tu. Tapi syarat kena dekat dia dengan Allah kan? Imam Abu Hanifah dia dapat sebab apa? 7,000 kali khatam Quran. Rapat dengan Quran. Allah bagi istimewa kat dia. Saya tanya dia, Tok Guru berapa kali khatam Quran? Ada satu member kat sebelah tu dia kata, Ustaz, Tok Guru dia khatam apa? Tok Guru dia bawa Iqra 3. Iqra 3, Abdul Qadir Jilani timai kat Kabel 32. Bagi tengok belakang. Semua merepek. Saya hambat kat tuan-tuan senang lah. Tuan-tuan nak mengaji, main masjid kan senang. Siapa pun takkan kata apa. Kita ada kitab. Siapa nak rakam main. Allah ni main lah. Yakin ke Jabatan Agama ke main dia. Tak takut sebab apa? Sebab kita ajak main betul. Apa yang ada dalam kitab. Kita tak mau orang. Kita tak suruh orang pukul 12 mengaji dalam bilik. Pelik ke tu. Kalau ilmu hang bagus. Sebab apa? Hang scan orang. Dia habis siapa main mengaji pun. Kalau ilmu Tok Guru hang bagus, bagi tahu. Aku nak bagi tahu kat masjid bagi satu slot kuliah maghrib kat dia. Orang ramai boleh mengaji. Dah, dia ada style dia tu kan, duk model tu. Baik. Faiza ghasala yadayhi, apabila dia membasuh tangan dia, maka akan keluarlah daripada tangannya itu bersama air semua dosa yang ditampar oleh kedua tangan bersama air wuduk atau bersama titisan terakhir, atau apa saja dosa yang dibuat dengan tangan, maka Allah ampunkan dosa itu. Kemudian maka apabila ia basuh kedua kaki, maka keluarlah semua dosa kakinya yang melangkah dengannya bersama air wuduk atau bersama titisan air wuduk, sehingga dirinya bersih daripada dosa-dosa. Bila ambil wuduk, Allah ampun dosa. Maknanya apa yang kita faham? Orang yang selalu semayang 5 waktu, dosa dia tak ada. Dosa kecil itu tak ada. Saat-saat ambil wuduk, saat-saat ambil wuduk, saat-saat ambil wuduk, Allah ampun dosa. Kan satu hari Nabi SAW pergi dekat sahabat, Nabi goyang pokok, goyang pokok, daun jatuh. Nabi tanya, hantar tanya apa aku buat apa? Dia kata, Rasulullah ceritalah kami. Dia kata, ni orang Islam. Kalau dia semayang, Allah buang semua dosa dia. Semayang Allah ampun dosa, wuduk Allah ampun dosa. Maknanya orang yang semayang dosa tak ada mendarat dekat diri dia. Kan Nabi bagi contoh, ni sungai, ni tempat kerja dia, ni rumah dia. Dia nak pergi kerja, dia mandi, dia pergi kerja. Dia balik kerja, dia mandi, dia balik rumah. Nabi tanya, hal yabqa min daranihi min syai'?
Dosa kalau macam ni lah, debu kotoran ada dekat badan dia. Dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, debu tak ada nak darat. Debu sikit mandi, debu sikit mandi. Dia menjadi orang yang bersih dah. Maka Nabi kata, macam itulah orang sembahyang. Orang sembahyang, Allah ampun dosa-dosa dia. Maka apa yang kita faham, orang yang jarang sembahyang, dosa dia berapa? Orang yang selalu sembahyang, dia tak ada dosa. Orang yang tak selalu sembahyang, dia dosa. Dosa ni dia macam akar, pokok. Pokok, kalau baru dia tunas kecil ya, baru naik ya, celah-celah simen dia naik tu. Senang tak kita buang? Senang, kita kepak, kita buang. Kita cabut sekali dengan akar-akar keluar. Tapi, kita dah 30 tahun dah pokok tu dia naik dah. Dia dah besar, dia punya akar tunjang semua naik ke bawah dah, pegang kuat dah. Dia naik ke atas aku tu, simen-simen semua pecah. Masa tu boleh kita cabut? Tak boleh. Sebab tu berat, payah. Kena panggil backhoe lah, korek, keluar simen balik, banyak cerita. Dosa macam tu lah. Lebih lama kita tinggal, dia akan berakat dalam diri dan dia akan jadi kuat. Jadi kita rasa macam biasa. Bila buat dosa tu tak rasa apa. Tuan-tuan tengok ada dua benda ni, kalau kita buat, maknanya benda tu dosa. Kalau ada dua ciri-ciri ni yang kita nak yang Nabi habaq ni, kalau ada dua ciri ni, maknanya benda yang kita buat tu dia dosa. Apa dia? Nabi SAW ditanya, mal birru, baik tu apa? Maka kata Nabi SAW, al birru husnul khuluq. Yang kata baik tu perangai yang baik. Orang suka kawan dengan kita. Mulut jangan lebih kurang cakap dengan orang tu bagi sakit hati orang, betul buat bodoh gitu je. Tu perangai tak elok macam tu. Maki orang, rendahkan orang, hina orang macam kita hebat sangat. Itu akhlak tak baik. Yang nombor dua, al-ithmu. Ithmu tu dosa. Sahabat tanya, dosa tu apa? Maka Nabi SAW sebut dosa itu adalah apa dia? Mahaka fi sadrika. Bila hang buat dosa tu, hang rasa hati hang tak tenang. Dia macam kacau di hati. Betul ke ni? Betul ke duit ni bukan duit aku? Sebab apa dia bagi aku duit ni? Bolehkah aku buat macam ni? Dia kacau tau. Kita rasa macam benda yang tak kena gitu. Itu maknanya dosa lah. Orang tu berzina pertama kali, tingkatan 4 dia berzina. Jadi serabut kepala otak dia. Malam dia mana boleh tidur. Dia jalan sini, jalan sana. Lemak sana ni, biar aku. Nanti aku mengandung ke, apa ke, malulah bapak aku, mak aku, adik-adik aku, sekolah, cikgu, dia tak boleh tidur. Pertama kali berzina, hati kita akan kacau. Maknanya benda yang hang buat tu tak betul. Ambil duit, rasuah. Bawa meja, tepi meja apa semua ni. Dosa. Sebab apa dosa? Masa hang ambil duit tu, buka dalam kereta, kita duduk drive, dia mesti rasa ni. Tak apa kau ambil duit ni, aku nak bawa balik ke anak isteri pula, tak apa kau. Dia timai kacau. Maksudnya betul itu, benda tu salah. Nombor dua, ciri-ciri salah. Wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Hang tak mau orang tahu benda tu. Kalau kita buat satu benda tu, kita tak mau orang tahu. Contoh, orang nak curi tabung masjid. Bukan apa dia main curi tabung masjid. Dia main pukul 2 pagi, 3 pagi, 10 pagi. Tak ada orang dia buat. Dia tak akan curi masa ceramah Perdana Ustaz Kazim, dia duduk panas duit tabung. Cari mampu. Dia berligat sampai sudah. Sebab orang ramai dia tak berani. Dia tak ada orang baru dia ambil. Berzina. Dia akan cari hotel murah yang macam terpencil, orang tak tahu, isteri tak tahu, suami tak tahu. Dia guna untuk berzina. Macam rasuah. Dia akan bagi apa dia? Bawa meja. Dia tak akan baikin sebab orang tahu. Dia bagi duit cash di luar. Ada tak masa kita bagi rasuah, kita buat sidang media, sidang akhbar, buat mock check yang besar tu, 30,000 bagi. Paper semua main dia tahu. Betul wartawan lah. InsyaAllah lah. Kita sebenarnya projek ni ada sedikit masalah. Tapi kita sebagai NGO, kita pun dah cari beberapa adun untuk kita bagi rasuah.
Dan insya-Allah lah, kalau tak ada penghalang apa, kita akan cari lagi beberapa adun untuk bagi rasuah. Dekat gambar. Cari mampu. Tak, dia diam, tak bagi tahu ke orang sebab benda tu dosa. Dalam dunia seharian, kalau kita nak buat benda tu ada dua benda. Maksudnya salah. Tuan-tuan corner, U-turn dekat Matang tu, kat airport tu, langgar motor. Motor tu jatuh. Kita pun belah. Saya yakin tuan-tuan, orang yang langgar tu dia tak tenang. Bukan kata orang, kita langgar kucing pun malam kita boleh tidur. Sabar dia fikir, kucing tu jadi apa? Sian dia, patah kaki ke apa ke. Dia jadi kacau tak otak kita. Turun, pusing main balik, dia tengok kucing tu jadi apa. Sebab benda baik ni, dia akan beri ketenangan. Benda jahat ni, dia akan meresah kita. Tuan-tuan duduk dalam kuliah ni, tuan-tuan rasa resah dan gelisah tak? Asal Ustaz, sebab saya nak terkencing. Itu lain. Atau hampir tak kan? Dia resah ni sebab dia ada buat satu benda salah tu dia rasa. Sebab tu bila kita buat salah, semua orang kita nampak macam polis. Jadi usia aku, polis apa? Ini usia aku, jadi polis apa? Dah hari tu kan polis dia menjaga pasal malam ya. Takoyaki. Dia bukan polis. Yang takut dia apa? Sebab nampak salah, semua orang kita rasa takut. Tapi kalau kita betul, polis tahan, JPJ tahan tengah jalan, tuan-tuan takut tak? Tak takut lah. Bukan kata tahan. Kita bawa motor, kita ada lesen. Kita duduk usyak muka polis tu. Tahan aku. Sebab aku dah ada semua benda, tahan lah. Polis pun dia tahu. Bila kita ada semua benda, dia tak tahan. Dia boleh bau. Cuba hang lesen mampu semalam. Sedia roadblock. Panggil satu, tangan tu satu. Allah, banyak pula roadblock ni. Dia macam tahu kita tak ada lesen. Tapi kalau kita ada, dia tak tahan. Sebab benda betul dan benda salah. Orang buat saya ceramah di custom. Saya tanya kat dia tu. Dia kata, Ustaz, saya dah 20 tahun di custom. Saya tanya kat dia, macam mana hantar orang tu salah bawa barang? Dia kata, saya akan duduk, saya tengok muka dia, saya tahu kan. Orang betul ni dia tenang. Orang betul ni macam ni. Cerita dia satu. Dia pusing kok mana pun, dia akan main ke cerita tu. Dia tak akan salah. Walaupun dia pergi 8 bilik dengan 8 pegawai berasingan, pegawai tu gasak dia, cerita dia tak lari. Saya tak tahu, saya bawa lori, saya sampai situ, ada orang letak barang dalam lori saya. Dia tak akan ubah cerita. Hang pusing macam mana pun, debat dia betul. Dia tak ada reka cerita. Tapi kalau hang rajau, pegawai pertama hang cakap lain, pegawai kedua hang kena reka cerita lain, pegawai ketiga hang kena reka cerita lain. Cerita hang yang ke-50 sama. Main cerita 51 hang sangkut. Tadi kata masa sampai tak ada orang. Ni kata ada pula. Memang tak ada orang tapi kat rumah sebelah, dia terika lah, tipu lain. Dia tahu kan. Cara dia apa dia? Dia kata tengok mata. Kalau orang tipu, dia rasa bersalah. Dia tak akan tengok mata kita. Dia kena balik itu balik. Tapi kalau orang tu betul kan, anak kita contoh kan, bagi pecah barang kalau jatuh dia dua macam ni. Tengok muka bapak dia tadi. Ambil ke tak ambil? Dia mesti tak wani tu. Dia tengok ke bawah, dia tahu dia ajar tu. Tapi ada kes di sekolah. Di sekolah saya, budak tu dah jadi 3 perempuan. Dia ambil barang RM5 budak sekolah kelas habis. Budak besar seronok tengok duit ambil. Dan banyaklah bukti yang kata ada. Dan ada cikgu selongkap beg dia jumpa RM5. Tahu dah siapa dia? Saja saya tanya kat dia. Saya kata kat dia, ambil ke? Dia kata tak ambil. Tak Ustaz cakap dia elok, tak apa kamu ambil, bagi tahu kat Ustaz, kita settle sini je. Tak payah panggil mak bapak. Saya tak ambil dia ni. Dia tak ambil. Saya tak ambil dia tu. Saya kata okey lah. Pujuk lah macam-macam lah apa semua. Saya main plan B ya. Plan B nya kejut kau betul pun. Saya kata macam ni lah. Kalau macam ni Ustaz baca ayat Yasin, sama ada kamu mengaku atau Ustaz baca Yasin, lepas tu doa ke Allah, siapa yang cakap tak betul, nanti lidah dia jadi hitam. Ranjau. Nanti seminggu hitam, tak hilang. Semua orang tahu kata kamu ambil macam mana. Dia diam je. Ustaz bagi kamu masa sampai pukul 5 petang. Satu setengah jam petang. 5 petang. Kalau kamu tak mau jumpa Ustaz, 5 petang, Ustaz buat ayat kat kamu. Tak ada kata buat saya. Ustaz, kita buat ayat sekarang lah, jom.
Dia ajak saya pergi buat ayam tu. Padahal dia ambil. Ini special case bila? Bila broken family. Dia kasih sayang tak cukup. Dia jadi jiwa kental. Hang marah dia macam mana pun dia tak nak menangis. Dia ambil tapi dia buat kering tu je. Tak tahu, dia tak tahu, saya tak ambil. Yang tu je, dia dah ulang tu je. Rupanya dia salah. Family, mak apa, pisah. Betul duduk dengan tu lah apa, tak jaga apa. Dia tak ada benda apa. Dia jadi jiwa kental. Okey, sambung balik. Jauh mengembara sampai lidah hitam. Maksud memperelokkan wuduk adalah berwuduk dengan mematuhi adab-adabnya. Memulakan wuduk dengan membaca basmalah. Jadi Nabi SAW kata, hampa kalau Allah nak ampun dosa hampa, hampa kena ambil wuduk elok-elok. Wuduk tu kena ambil properly, kena ambil yang betul, elok-elok. Tak boleh wuduk cincai. Jadi tahan ayat tu lempak di muka, kawak. Kita tak ambil wuduk, kita lencut. Baru sebelahnya macam tu tak lepas. Ambil wuduk depan je, belakang tak. Basuh kaki jadi terajang ayam. Bumi tak kena. Kalau macam ni ambil wuduk, dia tak lepas. Maknanya kelebihan Allah ampun dosa tu hanya untuk orang yang ambil wuduk dengan betul-betul ambil wuduk. Kalau nak ambil wuduk betul, maka kita ambil, bagusnya ambil siap-siap kat rumah. Kalau terkentut, tak apa, ambil kat sini juga. Setiap kali ambil tu dengan tenang, kena awal lah. Kalau kita lambat, maksudnya kita kena ambil wuduk cepat-cepat, jadi kelang kabut tu. Tapi kalau kita jadi awal gitu, kita boleh ambil wuduk elok. Baca apa? Basmalah. Sebab apa kita tulis basmalah? Apa tak tulis bismillah? Basmalah tu adalah nama umum untuk bismillah. Macam kita kata, hang dah belahak, awak hang tak kata hamdalah. Hamdalah maksudnya alhamdulillah. Hang ni, hang cuba baca takbir. Takbir tu maksudnya apa? Berkata Allahu Akbar. Allahu Akbar nama dia takbir. Kita kata-kata, jom kita tahlil sama-sama. Kita tanya, tahlil makan apa? Di Singapura kan? Tinggal di Jijah Kari. Bukan. Tahlil tu berkata, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itulah tahlil. Basmalah, Bismillah. Hamdalah, Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Satu lagi tahlil, La ilaha illallah. Satu lagi, ada banyak lagi. Ada istirja' lah, takbir semua. Ya, 4 tu je. Banyak yang lupa aku tu. Lama banyak yang tak main dah pula esok. Tahu lah. Kami tahu dah Ustaz ajar apa. Kedua, menghadap kiblat. Tuan-tuan nak ambil wudu. Kalau kita ada kolam, 4 segi kan. Kita cari sudut yang menghadap kiblat. Dapat pahala lebih. Ramai Ustaz sembahyang Jumaat, kami nak ambil, tak apa. Kalau boleh, cari. Kalau kat rumah kita boleh ejat duduk menghadap kiblat, kita dapat pahala. Tak boleh Ustaz, pipe saya kat sini. Tak apa. Pipe sumbat satu hari pecah, boleh buat wuduk menghadap kiblat. Kita dapat pahala. Kita nak buat rumah, renovasi rumah ke apa contoh, fikir. Rumah aku sini, kiblat sini. Kalau aku buat pipe wuduk di sini, nanti aku dapatlah setiap kali ambil wuduk menghadap kiblat. Alamak, rumah saya dah buat dah. Tak apa, tak payah pecah rumah tu, tak payah buat teruk. Tak kira buat tukar rumah pecah. Tak apa, biasa je. Kita boleh ubah badan, kita ubah. Pipe di situ, kita ubah badan kita. Tak boleh Ustaz, dia tak boleh sudah. Sunat menghadap kiblat. Dan tidak bercakap-cakap masa wuduk ni, maka fokus. Jangan bercakap. Bersugi, membasuh dan menyapu air sebanyak 3 kali. Semua buat 3 kali. Ni apa? Wuduk 3 kali, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali. Tapi kena main awal lah. Kalau lambat lah, orang nak rukuk lah, tak ada lah buat sampai 3 kali situ. Tidak mengelap air wuduk supaya ia menitik dan keluar dosa bersama titisan. Jangan lap wuduk ni, jangan lap piak dia. Melainkan kita sakit, kita duduk di musim sejuk, negara musim sejuk, lap lah. Sebab takut masuk tulang lah apa semua. Biasa-biasa kita duduk di negara Khatulistiwa ni,
maka boleh biar kita dapat pahala sunat ketika kita ambil wudu. Tu benda sunat lah. Hak rukun semua kena jaga bagi elok. Ambil wudu ni, basuh muka daripada mula tumbuh rambut sampai sini, turun mai ke dagu. Tuan-tuan tak nampak dagu. Saya pun lama tak jumpa dagu saya. Saya pun tak tahu ada dagu ke tak ada pegang. Pegang baru tahu ada dagu. Sampai sini. Maksudnya ambil wudu, sapu tu biarlah sentuh, biar bagi lebih. Jangan betul-betul ikut line macam kita cat rumah. Dia ambil wudu macam cat. Jangan, bagi lebih tak apa. Sebab dia akan jadi cahaya esok ke akhirat. Wudu bagi lebih. Sama siku sama juga. Bagi lebih, ambil wudu, sapu elok-elok. Ni celah-celah jari ni semua, jari kaki tengok ada apa kadang-kadang kotor, ada manik penghalang daripada wudu, liquid ke ni apa sisi ikan ke yang tak boleh wudu, semua tu kena perhati elok-elok. Dan wudu ni saya habaq kat tuan-tuan, sekali-sekala panggillah anak atau isteri kita, suruh dia wudu depan kita. Aiman sini. Alright, Aiman cuba ambil wudu, abang nak tengok. Darjah 5. Ambil wudu, abang tengok. Dia kumuk macam mana, dia basuh macam mana. Ini kena tak kena ni. Ini kena buat sini, ini kena apa kat dia. Isteri kita sama juga. Cuba ambil wudu. Apa abang ni suruh ambil wudu, apa-apa. Montah lah, orang lama dah sebenarnya. Ambil lah abang, tengok. Sekali-sekala cek Fatihah. Cuba baca Fatihah saya, abang nak tengok. Dia baca. Okey, bagus. Isteri dia tanya pula. Cuba abang pula baca. Dia belah tu, merangkak, dia belah tu. Belah, isteri dia cikgu kafar. Pandai ya. Dia jebol dia. Dia buat kemas. Dah nak cek orang hari kemas sama. Hanya abang tak kemas ke tu. Fatihah sama semayang anak-anak kita. Okey, rukuk macam mana? Cuba semayang, abang nak tengok. Okey, rukuk siap kaki ni tak betul ni. Ni tahiyat akhir macam ni. Kena ajak anak kita semayang bila-bila. Buat camp solat kat rumah kita. Supaya anak-anak semayang pun boleh juga. Okey, tanda di situlah tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan ni buat muka macam nasi lemak lah ni. Dia ni ceramah lama-lama aku lambat lah ni. Jadi saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat nak balik lena dah. Dah cukup dah, cerah dah kat luar tu. Kita berhenti sini dulu, nanti kita sambung. Tuan-tuan yang nak kitab tu habis ya. Kalau tuan-tuan nak kitab, bagi tahu kat AJK WhatsApp kat saya. Bulan depan masa saya main kuliah subuh, saya akan bawa kitab. Tuan-tuan, bulan depan saya bawa kitab lah. Tuan-tuan bagi tahu jumlah lah. Hari tu saya dah sponsor tuan-tuan dah postage punya duit RM70. Kali ni tak mau sponsor, tak siapa order kali kedua. Order kedua, tuan-tuan order lah, beritahu saya berapa jumlah, nanti saya bawa main. Atau tuan-tuan nak order sendiri pun boleh ke? Ni belakang ni ada sama, saya order dengan tuan-tuan order sama. Belakang ni ada nombor WhatsApp. Ustaz saya nak satu, tapi tuan-tuan order satu, dia kira postage, kira dia sekali hantar lah RM10 sekali hantar, RM10. Kalau tuan-tuan order banyak, dia bulan kotak, dia hantar ke masjid tuan-tuan. Lagi bagus, tuan-tuan order pun lagi alhamdulillah. Kalau malas lah Ustaz, kami bukan kenal Ustaz ni, Ustaz tolong order, boleh. Saya nak order boleh, tuan-tuan nak order sendiri pun boleh. Tapi nak order sendiri, orderlah banyak-banyak sekali. Sebab dia hantar sekali tu, jimatlah kos untuk hantar tu. Kalau seorang order RM10, jadi banyak pula kos nak hantar tu. Order sekali, so dia post main ke masjid tu, boleh juga. Ataupun minta saya order pun boleh juga. Sama je harga RM10 kan kita order. RM10 ya kita ni. Maka tengah hari kita mahal lagi dah. Okey, itu saja. Ambil pada Allah. Yang kurang sempurna tak kena nasi sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta